Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria, salam buatan power. Harap-harap semua sihat. Santai-santai kita pada malam ini berada di hadapan handphone masing-masing, berada di hadapan laptop masing-masing. So, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh, ha? Okey, dengar. Siapa? Slow sangat, ha? Clear, ha? Clear. Bagi respon sikit ada? Clear? Siapa yang tak dengar? Tapi kadang-kadang dia hilang aja ko. Dia hilang ke? Sebab saya ini dia kena ni. Apa dia punya biasalah duduk dalam hutan banak ni, orang kata dia punya dia punya tu tak berapa cantik. Baik, tapi saya rasa clear, loud and clear suara saya. Baik. Clear, cantik. Terima kasih kepada sudi bersama secara langsung kita pada hari ini, ya, untuk kita meneruskan perjuangan hidup kita, untuk kita nak menimba ilmu dalam program Net Commerce. Malam kita dah berbicara panjang lebar, jadi tuan-tuan ada masa lagi ya untuk invite kawan-kawan kita, boleh telefon kawan-kawan kita untuk menyertai program ini, sebab malam ni saya nak buat lain sikit tentang macam saya kata petang tadi, dalam elan saya petang tadi, dalam promo saya petang tadi, iaitu kita akan buat bagaimana kita nak bercerita kepada orang tentang apabila kita jumpa orang pesakit, ataupun program kita dipanggil program rawat sihat. Program rawat sihat. Maksud ini adalah bertumpu program rawat sihat ni tuan-tuan, ada segi slide ni, anda boleh pergi kepada mana? Maksud dia kalau kita buat carrier party ataupun home party, dewan party pun boleh, sama dewan kecil, dewan besar. So setakat hari ini yang saya buat menggunakan program ini tuan-tuan, memang dapat sale, memang banyak sale, ya, sebab kita memang tumpu kepada orang yang tak sihat, ya, memang kita tumpu kepada orang yang ada penyakit. Ini salah satu kaedah. Jadi kaedah pada malam ni sama-sama kita berkongsi apa yang saya lakukan. Ya, kaedah ini anda boleh ambil, tengok pada situasi lah. So kita ada dari saya kita ada 3 kaedah. Yang pertama sekali kaedah macam biasa yang betul ya, kemudian kita ada kaedah rawat sihat, kita ada kaedah Net Commerce, dan juga kita ada kaedah yang saya kata sedekah ataupun kita memberi rasa kepada orang, iaitu 1 cari 10. Pasal apa gambar dia tak cantik ya? Okey lah gambar? Gambar blur sikit yo. Dia jadi blur. Okey dah? Blur, dia blur. Dia ada Dia blur, sat dia okey, sat dia blur, sat dia okey. Macam orang ni jugalah. Taklah. Okey. Boleh. Alright. Yang penting ini sebagai untuk kita salah satu cara. Jadi terpulang kepada anda jika kita nak gunakan kaedah ini. Jadi kadang-kadang kita berjumpa dengan orang tuan-tuan. Kita berjumpa dengan orang, kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa kehendak dia. Kalau kita berjumpa dengan orang sakit, okey, kita tekankan supaya dia ambil set produk kita. Kaedah nak merawat tubuh. Okey, jadi malam ni saya berkongsi dengan tuan-tuan apa itu kaedah rawat sihat yang kita boleh berkongsi kepada ini satu kaedah tuan-tuan. Bukan saya paksa untuk anda ikut, tidak. Ini sebagai knowledge saja. Sebagai knowledge, kok kita berdepan dengan insan-insan yang orang kata yang cakap banyak ni kan. Yang cakap banyak, yang masih lagi suka dengan perubatan-perubatan moden, langsung yang begitu jumut dengan perubatan moden, yang langsung tak nak cuba perubatan-perubatan alternatif. Jadi benda-benda kaedah ni anda boleh bawa kepada orang tu, insya-Allah. Kalau anda bawa dengan cara yang betul, anda presentkan kepada dia yang betul, cair juga alionya dan dia akan turun set. Dia ada 3 set, 4 set ke dia turun, 1 set, 2 set, 3 set. InsyaAllah dia turun tuan-tuan. Jadi kaedah ni saya dah buat, kebanyakannya adalah dewan parti lah. Kita himpunkan orang dewan, satu-satu masyarakat tu. Kita panggil semua orang sakit. Panggil semua orang sakit. Amra? Ada lembut ya? Boleh diteruskan? Ada yang buka mic. Okey. Kalau buka mic semua orang tak dengar ni. Okey, semua dah tutup mic. Baik. So, kita pergi pada slide. Anda tengok betul-betul. Di sini kalau anda tak berapa nak faham, anda boleh bertanya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Saya mengambil masa, program rawat sihat ni dia sikit je.
Lebih kurang kita dalam 45 minit kita habis lah malam ni. Ya, insyaAllah. Okey. Share. Ini dia. Bahagianya hidup sihat. Jom pakat-pakat sihat. Ini tajuk utama kita. Ya. Bahagianya hidup sihat. Jom kita pakat-pakat sihat. Jadi slide ini tuan-tuan, boleh kalau anda nak, cuma anda kena pandai mengolah lah. Sebab ini dalam olahan dalam otak saya, olahan dalam bahasa saya. Jadi anda ambil boleh. Bahagianya hidup sihat. Jadi tuan-tuan, apabila kita berjumpa dengan orang, sama ada kita buat career party atau home party, dalam 2-3 orang mendengar, kita tanyalah. Ya. Bahagia tak hidup sihat tu, tanya dia kan. Okey, kalau dah bahagia, jom kita semua pakai-pakai sihat. Kalau boleh dalam keluarga kita sihat. Komuniti kita sihat. Dalam keluarga tu maksud dia, kejiranan kita, semuanya pakai sihat. Terutama orang yang mengidap kencing manis. Kita dah tahu kan, golongan-golongan kencing manis sekarang dah hampir sampai 3-4 juta. Dan Malaysia merupakan satu rekod yang sangat besar dah. Jatuh ke nombor 1, diabetes ni. Jadi, bagaimana kita nak menolong orang-orang yang sakit diabetes ini ataupun apa-apalah ya, untuk sekurang-kurang dia seronok merasa hidup sihat tanpa dia mengamalkan ubat. Ini yang kita nak bawa kepada masyarakat. Baik. So, pertama sekali apa yang kita nak tu? Okey, mula-mula kita bercerita tentang sistem tubuh kita secara hospital lalu. Ini kita menjelaskan kepada orang sebab kadang-kadang orang tak tahu tau. Orang tak tahu. Adanya perubatan alternatif sebab dia lahir-lahir saja dia dah dipromot, dia dah disumbat dengan pengetahuan dengan perubatan moden. Jadi apabila kita masuk satu perubatan alternatif, yang mana perubatan alternatif ni yang paling bagus sebenarnya kan. Ini kita membawa adalah bercerita kepada masyarakat tentang penyakit degeneratif saja. Penyakit degeneratif. Apa maksud penyakit degeneratif? Itu penyakit buatan. Buatan macam mana? Penyakit yang akibat daripada tabiat buruk kita sendiri dari segi permakanan dan kita tidak pandai menjaga kesihatan. Okey ini. So kita terang sikit sistem tubuh. Kebanyakan makcik-makcik orang kampung tu tuan. Bukan cakap orang kampung. Kadang-kadang saya berjumpa dengan golongan-golongan yang agak profesional. Dia tak tahu tuan. Dia tak tahu. Kan? Kita tak marah kat dia lah sebab kita yang tak bagi tahu. Sekarang kita bagi tahu kat dia bahawasanya sistem tubuh kita ni. Okey. So pertama sekali bermula dengan sel. Sel paling halus. Jadi ingatlah produk kita ni, saya dalamkan sikit dia punya tersirat dia. Sel kita, maksud dia bagaimana metacillin itu dia adalah untuk memulihkan sel tau. Dia mengaktifkan sel, dia menyihatkan sel. Lagi saya tunjuk dia dalam whiteboard. Dia saya pergi dulu. Jadi lepas kepada sel dia ada himpunan sel-sel itu dia membentuk tisu-tisu. Tisu-tisu dalam tubuh kita. Kemudian dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk organ. Organ. Tengoklah gambar organ tu kan. Dia ada hati, dia ada limpa, itu organ. Dan kemudian dia membentuk sistem organ. Human system organ. Kemudian dia apabila dah ada sistem organ, dia akan pergi kepada tubuh kita lah. Jadi ini yang kita nak bawa, nak bercerita kepada orang. Sebagai pengetahuan umum. Yang anda nak tekankan dalam slide ini, dalam gambar ini adalah sel tersebut. Sel dan tubuh. Yang tengah-tengah tu tak apa, dia pun tak ingat pun tak apa. Daripada sel, terbentuklah tubuh. Sel dalam tubuh kita ada trilion. Bertrilion-trilion sel. Setiap satu organ, setiap transfusi itu bertrilion sel. Sangat banyak. Dan sel ini hari-hari mati tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak bercerita kepada orang bahawa sel kita ni perlu dijaga supaya jangan banyak mati. Kenapa ada setengah orang kita jumpa dia cepat tua kan? Nampak tua, umur baru 26 tapi nampak macam 46. Ada sebab apa? Sel dalam badan dia sangat banyak dah meninggal dunia. Sel tu terlalu banyak sangat yang dah mati. Baik, ini kita cerita sepintas lalu sebagai pengetahuan umum kepada orang yang nak ambil produk kita. Jadi kalau kita bercerita secara macam ni tuan-tuan, pelanggan kita insya-Allah dia akan dengar. Baik, seterusnya saluran darah manusia. Tunjuk sikitlah. Ni real punya tuan-tuan, saluran darah ni. Kita tunjuk pada bahawasanya berapa banyak saluran darah dan saraf kepada manusia. Sebab apa kita bercerita ni tuan-tuan?
saluran darah, saraf, urat kapilari saluran darah ni. Kenapa? Sebab produk kita ni tersirat dia sebab produk kita ni memang sesuai untuk saluran darah, memang sesuai untuk saraf, tuan-tuan. Jadi itu kita akan kaitkan nanti. Jadi kalau kita tengok makcik, tengok bahagian mana yang terlalu padat dengan saluran darah adalah bahagian ni lah, kepala, bahagian paru-paru, bahagian organ-organ usus kita ni, ni terlalu padat ni dengan sistem saraf. So kalau kita beritahu makcik-makcik, katakan okey kakak-kakak, makcik-makcik, kenapa kita rasa kebas-kebas kaki tangan? Biasanya ada kita jumpa kan, dia yang paling banyak sekali di kawasan kepala. Ini sebab tu ada orang masas kepala dia untuk betulkan urat-urat saraf terlalu banyak, trilion, tuan-tuan. Dia boleh mencecah 96,560 km. Jadi apabila kita bercerita secara fakta ni, kan, saya suka Cikgu Daim ada fakta ni, jadi orang akan dengar lah, tuan-tuan. Jadi apabila kita bercerita fakta ni sebut, nak berkaitkan lagi dengan produk kita. Tapi sebelum ni kita tak cerita produk lagi. Kita cerita bagaimana bagaimana penyakit yang datang pada kita tu, yang rasa kebas-kebas kaki tangan. Biasanya itu semuanya darah atau oksigen tidak sampai ke kawasan yang kita rasa kebas, kita rasa sengal. Biasanya orang yang mengalami diabetik, tuan-tuan. Mengalami diabetes ataupun kencing manis ni banyak gangguan saraf. Jadi sangat sesuai lah dengan produk kita tu kan. Yang 5-7 yang Cikgu Daim terangkan panjang lebar semalam. Yang dikatakan methyl level 5-7 tu. Jadi kita kaitkan. Jadi kalau anda buat macam ni, tuan-tuan, buat home party, tunjuk sikit slide macam ni, tuan-tuan. Wah, dia orang tangkap leleh lah. So, tembusaran manusia. Ini kita tak sampaikan. Kita sepintas selalu kita ingatkan kita punya customer, kita punya audience, yang home party tadi. Mula-mula kita baby, kemudian remaja sikit apa semua, pam, kemudian kita jadi tua. Ini tembusaran manusia daripada kecil, besar dan pergi tua. Ini tidak dapat dinafikan lagi, beritahu dia. Tapi malangnya di usia berapa? Di usia awal 40-an saja. Sekarang ni bukan 40-an dah. Di awal 30-an, manusia apa? Mengalami sudah berpenyakit. Sudah banyak tanda-tanda penyakit. Dia gini, tuan-tuan. Tanda penyakit dengan berpenyakit ni, yang sebenarnya kita, penyakit dia mesti ada tanda. Tapi kebanyakan orang tak ambil peduli. Dia ada tanda, banyak tanda, tuan-tuan. Tanda-tanda kita nak pergi pada diabetes, tanda-tanda kita nak kena darah tinggi, tanda-tanda kita nak pergi lemah jantung, tanda-tanda usus kita problem, semua ada tanda. Yang kita dapat detect, benda tu dah rosak, tuan-tuan. Kita pergi hospital, dah kena. Kan? Tanda-tanda. Jadi, kita beritahu dia, kita kena kenal pasti. Sudah berpenyakit ni, maksud dia, tanda-tanda penyakit tu kalau usia awal kena, 40-an kena, tanda penyakit tu start daripada umur 30 dah ada. Contoh berpeluh tapak tangan, tidur tak pernah lena, makan tak pernah kenyang. Contohlah kan. Dia banyak tanda. Tapak tangan selalu berpeluh, selalu pening, duduk sekejap, duduk mencangkul, bangun, badan jadi pening. Itu semua tanda, tuan-tuan. Semua tanda. Jadi kalau kita biarkan tanda ni, ibarat atap rumah, atap zinc lah kalau atap rumah-rumah dulu, atap tu tercabut paku, kita biar. Angin tiup dia gedeng. Kan? Tahu Roza, gedeng. Bunyi zinc lah tu kan. Angin tiup. Jadi, apabila kita biarkan tidak dipaku zinc tersebut, atap tersebut, maka angin datang lagi, dia akan tercabut 2-3 paku, lama-lama bumbung sendiri terbang. Begitu juga dengan tubuh manusia. Jadi, kita nak beritahu orang, benda-benda macam ni lah. Maksud dia, sebelum dia mengambil produk kita, sebelum dia mengamalkan kita punya produk, Voltan punya produk, dia kena faham kenapa dia harus ambil. Kenapa dia mesti ambil. Walaupun dia tak nampak lagi penyakit dia secara nyata. Tapi tanda-tanda sangat banyak. Naik tangga, kalau di office, dah mula mengah. Dia semua tanda tu, tuan. Banyak sangat tanda, tapi orang, dia kata, kebanyakan orang kita, dah kena, baru dia tengadah. Dah kena kencing manis. Pergi rawatan hospital. Kemudian di hospital kata, apa dia? Makanlah ubat ni sampai bila? Sampai mati. Tu dia, makan ubat sampai mati. Jadi kita kena berani menerangkan kepada customer kita. Berani, tuan-tuan. Cerita saja. Kita takut apa kan? Yang sakit dia. Okey, kemudian kita cerita. Makcik, okey, dari mana datangnya penyakit, makcik?
Saya pernah buat di mana, ada makcik terjawab dari langit. Dia kata, Allah mak. Nak kata apa kan? Okey, datanya penyakit ni adalah sebab tabiat buruk kita lah. Dari segi permakanan kita, tuan-tuan. Beritahu makcik dia, daripada kita makan. Contoh, kalau kita tanya umur, ni kita banyak berinteraksi dengan kita punya audience lah. Kalau dalam home party tadi kan, kita tanya dia, makcik berapa lama dah makan? Bagi dia jawab. Dia kata, oh makcik dah 60 tahun. Pernah tak cuci dalam badan kita? Terutama cuci usus dan sebagainya. Tak pernah cuci. Usus dah jadi longkang. Kan? Dah tak boleh absorb segala nutrisi-nutrisi yang masuk dalam badan kita. Penyakit datang daripada makan. Ya, ini dinamakan penyakit degeneratif. Anda ingat perkataan tu. Baik, kenapa kita kena penyakit diabetes? Ini kalau kita jumpa pokok yang diabetes, kita cerita. Sebab tabiat makan satu, memang tak ikut sistem lah. Biasanya diabetes ni adalah punca, bukan dia makan banyak gula sangat, tuan-tuan. Gula memang dia berdarah banyak. Makanan karbohidrat banyak. Apa lagi? Dengan air gas, air tin. Oh, ini tuan-tuan, jangan minumlah lepas ni kan. Haramkan teruslah. Air gas, air tin dan sebagainya, air botol dia, semua itu hanya ada apa? Bahan perwarna, bahan perasa, bahan perisa saja. Bahan sintetik saja, bukan yang original. Ni dengan aiskrim, dengan apa. Bukan tak boleh makan tuan-tuan. Jangan jadi amalan. Sekali-sekala nak rasa aiskrim konektor boleh. Bukan tak boleh. Tapi jangan jadi amalan. Jangan sampai ketagih. Sebab benda-benda ni ketagih tuan-tuan. Ya. Tu, air Coca-Cola dengan donat dengan apa. Semua ni. Pernah satu ketika dulu saya baca satu artikel ya. Keluar dalam sahabat. Dia kata makanan sampah tuan-tuan. Maksudnya makanan sampah ni makanan yang masuk dalam tubuh kita langsung tidak memberi manfaat. Manfaat kebaikan. Dia memberi manfaat apa? Manfaat keburukan. Terjadilah penyakit kan. Sebab kita sendiri. Sebab tabiat makan kita yang buruk. Jadi, terangkan sikit apa itu diabetes. Diabetes adalah jenis penyakit paras gula dalam darah adalah tinggi. Ini dah bermakna dia sudah ada di dalam darah tuan-tuan. Dah mula tinggi. Ya. Kemudian insulin. Ceritalah sikit apa itu insulin tidak boleh digunakan. Maksudnya insulin yang tidak mencukik. Insulin ni daripada mana? Dari pankreas. Apa itu insulin? Iaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah untuk menurunkan produksi glukosa, gula tersebut. Itu insulin. Kan? Insulin. Jadi insulin ni datang daripada mana? Datang daripada, kalau dalam badan kita adalah kilang kita adalah pankreas tuan-tuan. Ni pankreas. Kan? Pankreas tu duduk di mana? Tu tengok lah. Jadi untuk cerita ni kita kena buat kajian sikit lah nak baca tentang produk ni kan. Duduk di bahagian mana? Di antara usus besar dan juga perut. Di antara perut. Tu dia panggil pankreas. Selama ni kita pandai sebut je. Duduk dalam tubuh. Kat mana? Tak tahu. Jadi pankreas adalah satu kilang yang anugerah Tuhan memang jadikan dalam tubuh kita untuk mengeluarkan insulin. Fungsi insulin kita terang tadi lah. Fungsi insulin. Jadi, kalau insulin tu rosak, maka kita dah mulalah era amalan ubat-ubatan bermula. Sebab kadang-kadang orang ni, dia, macam saya kata tadi, lahir pun dah di hospital, dia tahu hospital saja. Bukan kita menolak hospital, tidak. Dia tahu, sakit sikit hospital, sakit sikit hospital, sakit sikit hospital. Jadi, apabila dia dah mula kena penyakit diabetes, pergi hospital, confirm dia akan mengamalkan ubat-ubatan dah bermula. Nampak tak? Start makan ubat, dia tak akan berhenti lah. Dia tak akan berhenti tak? Ubat makan satu tak cukup, tambah 2, makan 2 biji, tambah lagi. Oh, ini kena tambah cair darah pula. Oh, dia makin tambah, lama-lama sebakul ubat kita makan. Jadi, adakah itu yang kita nak, tuan-tuan? Semua orang tahu efek ubat apa kan? Jadi, berapa lama kita nak mengamalkan ubat-ubatan ni? Oleh kerana kejumutan kita, tuan-tuan, tak ada langsung kita nak study macam mana kita nak menghilangkan keciman dan sebagainya, maka kita makanlah. Dengarlah kata rema tu. Ya tak? Dengar. Makan bertahun-tahun. Sembuh ke? Berapa lama? Bertahun-tahun, tuan-tuan. Cuba tanya, tuan-tuan. Kalau orang menghilangkan keciman ni, tuan-tuan jangan tanya dia. Ini ayat power saya lah. Tanya dia. Jangan tanya berapa lama dah mengamalkan ubat keciman ni. Tu tak syok. Soalan tu adalah soalan normal. Tanya dia, dah berapa lama dah berubat dengan perubatan moden?
Dia berjawab 5 tahun. 5 tahun? Itu berubat ke apa ni? 5 tahun tak sembuh-sembuh tuan. Saya banyak jumpa orang kalau orang sakit tibai terus ya. 5 tahun bang. Itu berubat ke apa ni? Tak sembuh-sembuh 5 tahun. Kan? Jadi kalau kita cerita pada diorang macam dia bertahun-tahun. Dia pun setuju tuan. Dia pun setuju. Jadi apa sahaja kompilasi akibat daripada diabetes? Ingat daripada diabetes saja bagai-bagai kompilasi penyakit lain akan timbul. Betul tak? Ini semua orang akui. Daripada diabetes, dia akan pergi kepada kardiovaskular. Kardiovaskular ni apa dia? Kardiovaskular ni berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Ingat dia berkaitan dengan pembuluh darah. Apa lagi? Dia akan pergi kepada gangguan ginjal. Dia akan pergi kepada gangguan ginjal. Dia akan pergi pada neuroterapi. Neuroterapi ni gangguan saraf yang menyebabkan luka pada kaki. Kemudian dia pergi pada saraf, macam contoh yang atas tadi, apa tu? Retinopati diabetik, maksudnya gangguan mata dan penglihatan. Ini tak dapat dinafikan tuan-tuan. Orang yang kena diabetik, kencing manis, dia banyak type. Jadi, orang benda-benda macam ni, kita jumpa tuan-tuan. Kita jumpa pada orang. Serangan jantung, stroke, semuanya kebanyakan berpunca daripada diabetes. Sebab tu kita jangan ambil ringan. Beritahu orang. Jangan ambil mudah. Jangan seronok. Gula makcik ni terkawal dah. Adalah 6.5. Makan ubat berapa? Makan ubat 3 kali sehari. Itu hanya menahan. Fungsi ubat hanya menahan. Kita cerita pada orang. So, akibat daripada pengambilan ubat dia tadi, akibat dia terlalu banyak ubat. Betul tak? Duduk dia di mana? Inilah tempat dia. Terlantar, sakit, satu penyakit sampai. Anda mengamalkan ni ketika anda umur muda okey lagi, tapi masuk 40-an, masuk 50-an, itulah tempat kita. Akibat dia. Jadi akibat ini kalau kita gerunkan kita punya pelanggan tu tuan, gerunkan pelanggan kita, gerunkan audiens kita bercakap, apa lagi akibat dia? Tengok. Kaki luka, kaki gangren, ini ke yang kita nak tuan-tuan? Kan? Ini ke kita beritahu pelanggan kita, ini ke abang, kakak, kita tak macam ni. Sebab testimoni dia memang macam tu. Atau lebih parah lagi, sampai nampak tulang tuan-tuan. Ini realiti. Kalau tuan-tuan nak tengok orang penyakit diabetes ni tuan-tuan, cari hari berapa, hari apa, yang bahagian dia orang kena cuci tu. Pergi tengok. Pergi cuci tu kan. Pergi tengok tuan-tuan. Ngeri kan. Memang ada yang nampak tulang ni macam tulang ni kan ni. Tulang. Ya Allah tuan-tuan. Ya. Kemudian dia pergi apa lagi? Dia akan pergi kepada ni. Semua ni. Kalau kita cerita pada orang diabetes kan, dia pun percaya benda-benda. Bukan percaya, dia pun tahu. Kan? Akhirnya ke mana tuan? Itu hilang jari. Kena futon. Apabila futon dia kudon. Keluar balik ayat tu kan. Ini yang kita nak cerita pada mereka. Kalau kita tanya orang diabetes, apa ending dia bang? Orang diabetes ni, 2 saja. Pertama, potong. Kan? Yang pertama dia akan tahu. Potong. Jadi, ni. Atas jari. Ni, dah pergi perut. Orang diabetes, takkan dia tak ada langsung ingat tu. Jadi kalau kita gerunkan dia, jadi kalau kita nak jual produk tu, bagi orang sakit ni, kita biasanya kita gerunkan dia. Bang, takkan ini ending dia bang? Cakap dia kan? Kak, takkan ini ending dia kak? Kak pun tahu ending kecil manis ni, makan ubat ni, berubat dengan perubatan moden, yang nama moden tu. Kan? Nama moden, solusi terakhir dia, apa dia solusi terakhir dia? Potong. Kata moden. Takkanlah luka macam ni pun tak boleh nak ubat. Takkanlah luka macam ini pun tak boleh nak ubat, tuan-tuan. Solusi terakhir dia potong. Mudah benar. Kata moden. Nampak tak? Jadi kita membangkitkan satu daya pemikiran kepada customer kita, satu minda yang supaya dia berfikir, tuan-tuan. Supaya dia berfikir. Ya, supaya dia berfikir. Takkan solusi dia akhir potong. Tak ada cara lain ke? Yang nama moden sangat tu, yang dinamakan perubatan moden sangat tu, tuan-tuan. Jadi saya kalau bercakap bab ni, saya geram kan. Saya geram kepada mereka-mereka yang begitu jumut dengan perubatan moden.
Sebab perubatan moden ni tuan-tuan, bukan kita menolak perubatan moden, tidak. Tapi kalau penyakit degeneratif tuan-tuan, ya Allah, banyak sangat yang kita boleh berubat dengan cara perubatan alternatif. Ya, sebab dia berkaitan dengan sel, berkaitan dengan saraf, itu saja. Kecuali lah kalau kita accident dan sebagainya, itu pergi perubatan moden lah tuan-tuan. Untuk nak cek penyakit, pergi perubatan moden. Tapi untuk degeneratif, banyak ulam kita kan, macam-macam. Okey, so akibat dia. Jadi kita gerunkan daripada akibat dia. Dan kalau kita tanya orang macam mana, mereka dia orang pun tahu akibat-akibat yang macam ni. Baik. Kesan. Ini kesan daripada bahaya mengambil pil. Pil ataupun ubat lah. Ubat. Kita tengok situ. Buah pinggang rosak, buah pinggang sihat. Bukannya kita makan ubat kecil manis tu, akibat dia boleh pergi pinggang rosak. Tidak. Kita pengambilan secara berterusan ubat-ubatan, pengambilan secara banyak dan lama tuan-tuan. Ini pun dia orang tahu. Yang pertama kesan dia, apabila dah pergi macam ni, dah banyak tuan-tuan, banyak dah kita jumpa, akibat dia apa dia? Ini pula. Era dialisis pula. Jadi kita ceritakan pakcik, belum kena dialisis macam tak rasa. Ini ke penghujung akhir hidup kita. Ayat dia power tuan-tuan. Ini ke penghujung akhir hayat kita. Beritahu dia orang. Takkanlah kita, sepatutnya kita makin tua, umur 50, umur 60 ni, kita nak bukan enjoy lah, nak sehat. Sehat tu. Takkanlah apabila kena era dialisis. Bab dialisis saya nak ulang sikit tuan-tuan. Kebanyakan, bukan kebanyakan, majoriti orang tak tahu dialisis tu apa tuan-tuan. Saya berjumpa dengan ada orang baru ni kan. Saya tanya dia, dah dialisis. Saya kata berapa lama? Dah 5 tahun. 5 tahun? Umur baru 40 something tuan-tuan. Saya kata 5 tahun. Saya ingatkan dulu, cikgu ingatkan bubuh dialisis ni boleh baik. Nampak tak? Dia tak tahu bahawa doktor takkan cakap tuan-tuan. Kan? Doktor takkan cakap you kena dialisis sampai you mati. Dia tak cakap kecuali you tukar buah pinggang. Nampak? Jadi benda ni, jadi tanggungjawab kita ni tuan-tuan, memasarkan produk Bolten ni, menjedarkan masyarakat, jangan sampai dialisis. Majoriti, orang tua-tua ataupun majoriti, anak-anak, bukan orang tua, orang muda pun sendiri tuan-tuan, dia tak tahu dialisis tu. Dia ingat dialisis ni pergi dialisis, kemudian baik, balik rumah. Aduh. Kesian tuan-tuan. Jadi kita ni yang dah tahu sikit-sikit, dia beritahu. Kak, makcik, kena dialisis saja sampai mati. 3 kali 1 minggu. Orang lelaki wajib pergi masjid seminggu sekali ya tuan. Ya hari Jumaat. Ini 3 kali wajib. Tak pergi, mati. Nampak tuan-tuan? Ini saya malas lagi berulang lebih panjang sebab takut ada orang rakam siaran kita ni sebab benda-benda ni adalah kompilasi perubatan tuan-tuan. Dia memang nak kita kena ke mana ni. 2 saja benda, betul tak? Jadi, ini semua kebanyakannya orang yang mengidap kecil manis, dia tahu kan? Makcik, apa ending dia? Pertama dia tahu kena potong, yang kedua dialisis. Kalau tak potong, dialisis. Sebab itu, dialisis macam cendawan tumbuh. Kan? Saya nak cakap jugalah tuan-tuan. Harap tak ada orang rakam saya punya ni kan. Saya nak cakap juga. Tuan-tuan tahu tak? Doktor, minta maaf lah. Apabila ada pasien yang kena dialisis, dia hantar ke satu pusat dialisis. Tuan-tuan tahu tak? Dia dapat imbuhan tau. Ini saya baru dapat tahu. Realitinya, dia dapat imbuhan. Kita bayar. Tuan-tuan, apabila kena era dialisis, gerunkan makcik tu. Makcik, kak, kalau kak ada duit kandung SP, liau, habis kena bayar dulu. Kalau kak simpan duit ada 200,000, 300,000 dalam bank untuk masa tua, sepatutnya duit itu kak boleh berjalan, tengok anak cucu, boleh pergi umrah, boleh pergi melancong, dah tua-tua ni. Tetapi duit itu habis untuk hanya sebuah mesin. Jadi tuan-tuan, kita cerita benda fakta. Kita cerita bukan sekadar kita nak gerunkan dia supaya dia tu tahu bahawa dialisis tu akan sampai mati. 3 kali seminggu, sekali dialisis 4 jam. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Saya jumpa orang yang, banyaklah saya jumpa. Saya jumpa orang yang menjaga orang dialisis. Saya kata, kak seksa nama dialisis. Dia kata, bukan orang yang dialisis tu seksa. Orang yang menjaga tu seksa. Satu family tu terseksa.
disebabkan seorang daripada anggota keluarga dia kena dialisis. Ayah dia lah kena. Suami dia kena. Cikgu Madi. Susahnya tuan. Cikgu Ya. Madi. Sekali cuci Ya. RM260. Ya. Itu setengah tepat. Ada yang mesin yang command segitu Cikgu Daim, 160. Kita ambil yang command saja saudara. Baik. Itu Pasal dia apa? pakai sebut cuci murah tu yang 160. Seminggu 600. Pasal apa tak nampak slide? Ada gangguan. Mana tadi? Oh, present. Bagian cuci bawah pinggang. Start sekejap. Saya punya ni internet dia ada kacau. Apa tu dia kacau tak keluar slide. Saya nak ambil balik slide. Ni. Semua orang tahu tuan. Hai. Nampak slide? Tak nampak? Nampak slide ke nampak? Tak nampak slide. Tak Okey, nampak sekejap. gambar cikgu ya. Dia marah kot no. Saya cerita bab ni dia marah kot. Ada link dengan SKKM ke ni? Baru dia nampak balik. Tadi dia marah saja Cikgu Daing. Bukan apa tuan-tuan. Okey. Saya banyaklah ya. Saya pergi melawat. Kebanyakannya orang kita tuan-tuan. Majority. Masuk sekali 10 kan. 10, 7 orang kita. Tuan-tuan. Yang kesiannya mereka tu apabila dialisis. Pasal tapak dan sebagainya. Mereka tu menyesal tuan-tuan. Pasal apa? Cikgu saya ingatkan. Dah dialisis tu dalam sebulan 2 ni. Lepas tu baik. Lepas tu tak kena dialisis. Nampak tuan. Majority saya jumpa macam tu. Kesian kat mereka. Apabila kena nak kata apa? Nasi sudah jadi bubur. Bubur sudah jadi nasi. Macam-macam lah. Kesian tuan-tuan. Habis duit simpanan yang bekerja kuat zaman muda tu simpan 200,000, 300,000 ada dalam bank. Kemana pergi duit dah? Ke sebuah mesin yang dinamakan dialisis. Ini yang kita nak beritahu kakak-kakak makcik-makcik di kampung. Kalau ia dah kena diabetes tu, cari ikhtiar. Banyak lagi. Kalau kita baca buku-buku, gunalah perubatan-perubatan alternatif. Homopati. Fisioterapi pula. Homopati, apa benda lagi. Banyak pati lah. Yang boleh merawat benda-benda penyakit-penyakit genetik. Tetapi oleh kerana dia punya jumut tentang perubatan moden, kononnya perubatan moden tu boleh menyembuhkan kecil manis dia. Akhirnya, menyesal tak sudah tuan-tuan. Jiwa terseksa. Pasal apa? Menyesal pasal duit habis, pasal duduk di kursi ataupun di pusat dialisis sini 3 kali seminggu, sekali duduk 4 jam. 4 jam tu menyusahkan orang. Banyak lah. Tak, orang mengantar menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang. Baik. Apa lagi? Kemudian kita kata, makcik, cari penyesalan. Okey, ada penyesalan tak? Ada, makcik. Ini yang saya nak bawa pada makcik. Tolong. Ni. Kita ada satu penawar, satu yang paling berkesan. Ni kita cerita semalam lah. Saya tak nak ulang. Sebab ni tuan-tuan dah dengar kan? Cerita lah Cikgu Daim cerita semalam. Kita ada apa dia? VR4 halia hitam, makcik. Satu produk anugerah Tuhan yang boleh merawat sel. Apabila sel sehat, semua tubuh jadi sehat. So, produk kita, makcik, jangan risau. Produk kita sudah ada KKM. Sudah ada KKM. Sudah ada lab test. Selamat. Dan yang paling best sekali, dia menggunakan teknologi. Produk kita, teknologi. Kita ambil parti. Ini tuan-tuan cerita buat produk. Pertama tadi, geronkan dia dulu. Supaya dia dengar, ada ya. Orang guna halia hitam, ya. Ya, makcik. Bagus benar ke halia hitam kamu ni, Cikgu Madi. Sangat bagus, makcik. Oi. Tak ada lain yang tidak ada yang tidak bagus. Maka baguslah segala-galanya. Cerita macam tu kan. Tapi kalau dengan makcik baca dengan kampung orang tua, tak payahlah cerita sangat meter saya playboy atau menatang apa, bayar perbenak atau menatang apa. Tak payah. Cerita khasiat dia saja dan juga apa fungsinya. Ni kita tak pernah bahas pun kan. Apa fungsinya yang dikatakan tentang halia hitam tadi. VR4 ni apa benda, makcik?
Tengok pada botolnya VR4. Suruh tu makcik tersebut. Sampai nak tertangan-tangan gigi palsu je. VR4 dia kata kan. VR4 tu apa makcik? R4 tu apa? R4 tu apa? Jadi kita cerita pada dia R4 tu makcik. Makcik produk kita ni yang pertama R4 ada 4 R. R yang pertama reduce makcik. Reduce tu menata apa cikgu? Dia kata kan. Ni saya pun ada orang pesan tu, cikgu tolong translatekan bahasa Melayu. Sebab dia 4R tu dia gunakan bahasa orang putih boleh. Reduce ni makcik. Maksud dia menurunkan segala yang tinggi-tinggi dalam badan makcik. Contoh, darah tinggi, kencing manis tu bacaan tinggi. Dia reduce pelan-pelan makcik. Dia reduce. Jadi kita terangkan konsep apa itu VR4 tu. V tu voltage lah. R4 tu apa? Ini kita tak pernah bahas kan. Kemudian R yang seterusnya dia remove makcik. Dia buang. Apabila dia turun, dia kumpul, dia buang makcik ikut tingkap. Dia buang. Penyakit tu maksud dia buang segala-segala sel-sel yang jahat, segala macam-macam lah. Yang sangkut, yang itu apa semua, dia buang makcik. Ye ke cikgu? Ye lah makcik. Dia tanya ye ke tak ye tak ye. Kan? Jadi, lepas tu dia buat apa? Itu baru 2R makcik. Dia ada 4R makcik. R seterusnya dia apa? Recharge. Yang ni makcik tahu. Recharge tu macam charge bateri ya cikgu. Dia kata. Ya makcik. Dia charge balik. Apabila dia charge tubuh kita makcik, dia charge sel-sel dalam badan kita tu, sel-sel kita dia jadi sihat, jadi bertenaga. Macam lampu torchlight lah makcik. Oi. Bateri MRID. Dah lama benar dia baterinya sebulan. Lama-lama lampu dia malap makcik. Apabila dia recharge, dia charge balik makcik. Tubuh kita akan jadi sihat. Penyakit kita akan dia buang dan sebagainya. Dan R yang keempat, regenerate. Regenerate maksud dia membina semula makcik. Sel-sel yang dah rosak, dia pulihkan balik, dia bina, dia keluarkan sel-sel baru yang sehat. Makcik nak tak makcik yang sehat? Nak lah cikgu. Dia kata nampak. Dah terbayang dah. Ini mesti satu set ni orang tua dia kan. Jahat. Kita kan. Jadi benda-benda macam ni, kita terangkan supaya kenapa dia barulah dia ambil tu tuan-tuan berpanjangan. Dia bukan sekali ambil, habis je. Cikgu, ada lah lagi ya, satu set. Nampak tak? Sebab tu, apabila pengguna kita faham dari mana datang sakit dia, kenapa dia perlu ambil VR4 kita ceritakan, reduce, remove, recharge, regenerate tadi, makcik tu faham. Jadi, dia akan ambil berterusan. Okey. Daripada dia kena diabetik, okey. Bukan setakat saja kita ada jena dan sebagainya. Okey, jena ni mungkin anda saya terus pergi lajak ini daripada kata-kata buat. Produk kita bagus tak bagus, ada KKM, ada jena. Tak dengar kan? Tak dengar kita. Kemudian tengok makcik, produk kita, VR4 ni makcik. Tengok. Ini, orang kepala dah luka, kena kencing manis. Tengok, 30 hari je sembuh makcik. Kalau kita jumpa yang jenis orang luka, memang syok. Kalau kita tak jumpa orang yang tak luka, ada juga yang kata, cikgu saya tak ada lah luka kepala. Dah makcik, cerita dia makcik tu kencing manis. Jangan tunggu sampai kepala jadi rupa ini. Nampak? Jadi syok tuan-tuan. Buat orang parti, buat cerita buat ni memang syok. Okey, apa lagi? Kita cerita lagi. Tengok makcik, ini kepala, tengok ni berlubang, macam biji mata tengok-tengok ni. Bukan dia seorang, ni keadaan luka tengok. Semuanya sembuh. Baca-baca, kita cerita buat testimoni. Ini kita dah ulas panjang tentang produk. Jadi hari ni saya pergi secara langsung. Sebab tu saya kata, apa benda yang kita bawa, apa program yang kita bawa, rawat sihat apa semua, produk memang kita cerita detail tuan-tuan. Maksudnya kalau dalam produk rawat sihat, kita bercerita bagi pengguna tu faham. Faham kenapa dia perlu ambil VR4. Dia faham. Dia tak faham sangat istilah-istilah metabolism level, tak apa. Dia faham. Jadi ahli ni cikgu, dia buang penyakit kita. Ya makcik. Buang penyakit. Remove tu tadi. Apa lagi? Tengok kita tunjuk tu penyakit GERD apa semua. Kita tengok lemah jantung dan sebagainya macam. Semua orang yang mengamal tu alhamdulillah dengan izin Tuhan sembuh makcik. Dalam tempoh yang begitu singkat. Sebulan je makcik. Okey. Jadi, tunjuklah testimoni ni. Saya pergi laju ya kan. Tunjuk cerita testimoni tu. Sebab apabila kita membawa konsep rawat sihat, testimoni kena ulas detail sikit lah. Ulas detail. Jadi demo ni, dulu cepat penat, lelah dan sebagainya. Ni. Okey. Berita terkini. Kita bagi gerun lagi sekali. Minda dia tu jangan pergi kelai. Kita kata okey, ni makcik berita-berita. Pernah makcik dengar? Kita ni duduk di kampung, di Kuala Kangsar, di Lenggong ni makcik. Kita tak pernah dengar makcik. Pesakit diabetes hilang kaki di dunia
setiap 20 saat, makcik. Makcik tak takut, makcik. Dan fakta ni pada tahun ini, tahun bila punya statement, ini 2.6. Sekarang ni dah berapa lelaki dewasa dah pergi hampir dekat 5 juta. 5 juta orang. Jadi kita cerita, bayang makcik, ni, selama kita cakap tadi dah berapa kaki dah kena potong. Satu dunia ni. 20 saat, satu kaki potong. 20 saat, satu. Itu yang mereka bangga sangat dengan dinamakan perubatan moden. Moden ke apa? Kopi tu, tak ada. Moden. Solusi air, potong. Solusi air, duduk pusat dialisis. Itu dia sebab ada kira-kira lah tuan-tuan. Saya malah cakap sebab ni. Apa takut. Kecil manis, tahap 2. Cerita bab kecil manis. Semua orang beritahu, kan. 300, ni tahun berapa? Tahun 2014 itu. 300 banyak Kelantan. Ni di Kelantan, marah orang Kelantan. Terus saya kira Kelantan lah makcik, sebab makcik sekarang pun kecil manis. Cerita kat dia macam tu kan. 3.6 juta hadapi diabetes. Ini semua fakta-fakta, bukan kita yang keluar. 73% kematian di Malaysia disebabkan penyakit tidak berjangkit. Ini penyakit tidak berjangkit. 73% tuan-tuan. COVID berapa peratus je. Itu penyakit berjangkit. Itu virus, penyakit berjangkit. Ini yang tak berjangkit ni. Seorang-seorang je. Kan? Kena kecil manis. Kecil manis tak berjangkit kan. Tapi kalau dah kena, naya. Jadi benda-benda ini yang kita nak gemburkan ataupun gerunkan kita punya pelanggan tuan-tuan. Bukan gerun. Bagi dia faham. Sebab dia dah kena kecil manis. Sebab kita nak bawa ke mana arah dia. Yang ini tuan-tuan. Kita cerita lagi. Pergi darah tinggi 1 daripada 5 orang dewasa. Ini banyaklah. Benda ni anda boleh dapat internet. Boleh ubah sebagainya. 1 daripada 5 orang dewasa mengenai bagi kecil manis. Bayangkan. Sekarang ni Malaysia punya teruk tak teruk. Beritahu. Kawan-kawan kita beritahu makcik-makcik tadi apa semua tu. Ataupun kawan-kawan kita. Setiap 5 orang dewasa. Kalau kita tengok di kalangan kawan-kawan kita. Ini bukan orang Voltaire lah kan. Yang di luar orang Voltaire. Alhamdulillah semuanya dah okey semua. 1 daripada 5 orang dewasa. Kalau kita ada 5 orang. Kalau berlonggok di meja makan tu 5 orang. 1 tu wajib ada kerja mana. Tak percaya pergi tanya. Anda cuba buat kajian sikit tuan-tuan. Macam saya pergi pusat-pusat dari tengok Allah orang kita. Tengok Allah 8 orang. Dia 10 orang. Tengok Allah. Dan apabila kita buat temuduga, makcik tak tahu, cikgu ingat tu sekejap je. Ingat tu dalam sebulan 2 je. Rupanya sampai mati. Nampak? Dah kena, tak guna tak? Jadi, kepada yang belum kena. Okey, saya baca sikit ni. Angka itu amat memakan meletakkan Malaysia di tangga ke-10. Sekarang bukan 10 tuan. Diabetes sekarang Malaysia, ini tahun berapa? Tak tahu surat khabar ni. Diabetes. Tuan-tuan, kalau kita pergi buat program hotel ni, tuju kepada orang diabetes saja tuan-tuan. Bayangkanlah kalau 3 juta, dapat 1 juta je jadi network kita, semua orang macam mana? Kaya cerita dia. Kaya teruk tuan. Betul. Sebab ingat, Bolted adalah memasarkan produk. Bolted adalah produk base. Kadang-kadang orang kata, malas dah jual-jual. Kita bukan cerita jual. Ini adalah satu tanggungjawab kita tuan-tuan untuk memberitahu bahawa saja ada solusi, ada satu produk yang sangat luar biasa anugerah Tuhan untuk anda nak buang penyakit macam mana itu. Sebab rekod kita memang buang. InsyaAllah hilang. Nampak tak? Baik, terusnya apa dia? Ni. 46,000 pesakit daripada potong kaki tangan. Ya Allah. Dah lah potong kaki tangan kena potong juga. Sian tuan-tuan. Apa lagi? Mati manusia kerana gula. Orang kata mati semut kerana gula. Ni mati manusia kerana gula tuan. Ingat, gula bukan daripada gula putih saja. Gula bukan daripada minuman. Gula juga datang daripada tepung. Daripada karbohidrat. Banyaknya tepung. Tepung ya. Jadi ingat tuan-tuan. Tepung pergi pada sakit jantung tuan. Jadi apa lagi? Jadi makcik pada hari ini saya bawa ada 3M. 3 konsep 3M kalau makcik betul-betul nak buang penyakit ni. 3M. Pertama sekali, kita ada set merawat makcik. Rawat dulu. Macam tadi ada 4R. Kemudian kita ada set memulih makcik. Kemudian kita ada set mengekal. Mengekal ni maksud dia maintain lah tubuh kita tu. Set merawat mesti makcik kena makan banyak. Set memulih sederhana banyak. Set mengekal kurang daripada set memulih. Jadi saya ada bawa hari ni makcik set merawat kita yang produk yang memang luar biasa. Tadi apa benda makcik? Tunjuk ya apa? Sebab kita dah banyak tadi.
Tunjuk biar apa? Set merawat kita, anda di sini anda boleh tunjuk buku kitab atas jumuluk kita lah. Set merawat kita tu kan, tunjuk yang 480. Kemudian kita ada set memulih. Dia boleh ambil lah macam-macam lah. Boleh campur set combo. Set mengekal, macam-macam dia boleh ambil. Nak minum kopi boleh, nak minum teh pun boleh, nak minum itu boleh. Jadi apabila kita bawa set merawat, set memulih, set mengekal tu tuan, kita berkata pada dia, yang syoknya tu buat program ni, kita kata, makcik, kakak-kakak sekalian, tuan-tuan sekalian, hari ini saya bukan nak jual barang. Kalau tuan-tuan betul-betul nak merawat, nak memulih, nak mengekal, saya tolong beli. Ayat tu power tuan. Saya tak menega ni dengan makcik, dengan kakak, saya tak menega. Tunjukkan buku tu tuan, ini harga dia kan. Yang set, single set kita tu, tunjuk buku tu. Ini berapa? 480 ya makcik. Saya tak menega. Kalau harga saya, 660. Jadi set merawat ni bukannya sebotol makcik. Nama dah set merawat, dia kena ambil 6 botol untuk 1 bulan. Lepas tu, kita ada set memulih. Kemudian kita ada set mengekal. Lepas tu yang syoknya tu tuan, kita offer pula tuan. Kita offer kat dia. Siapa yang ambil set merawat dan set memulih pada hari ini, anda akan dapat rebate balik 100. Siapa ambil 3 set terus pada hari ini, set merawat, set memulih, set mengekal, anda akan dapat rebate balik. Besok anda akan dapat balik 225. Itu anda faham kan? Itu kaitan itu seolah-olah kita macam bagi offer kat dia. Padahalnya kita daftarlah nama dia. Dia tak? Kalau dia ambil 2 set, dah tentu dia dapat 1. Kalau dia ambil 3 set, dah tentu dia dapat 225. Jadi makcik tu, saya buat dah. Balik ke rumah tu dah. Dia ambil 3 set. Pasal apa saya kata saya bagi offer? Hari ini saja makcik. Saya kata. Kalau ambil 3 ni, dapat besok dapat balik 225. Ada balik rumah tu kan, ambil duit. Makcik yang bestnya. Jadi, kenapa dia balik ambil? Bukan sebab satu, sebab yang ini dari segi plan pemasaran kita lah kan. Tapi kita olah kepada set merawat, set memulih. Sampaikan, dia orang telefon sampai, okey cikgu, saya dah nak ambil set memulih balik, set memulih. Ada. Cikgu, saya nak balik, saya nak lagi set merawat. Dia sedap. Jadi orang tu dia dah faham tu. Set merawat, set memulih. Jadi apabila kita bagi set merawat, dia tak ada lah beli sebotol. Dia dah tentu ambil set punya tu. Jadi ini satu kaedah kan. Kaedah bagaimana kita buat career party ataupun istilah company cerita pada semua apa benda saya lupa dah. Istilah company sebut career party, home party ni. Baik. Kemudian dah kita cerita tu, dah settle apa semua dah, kita buat penggulungan tuan-tuan. Kehidupan di hujung usia. Anda boleh pilih kehidupan di hujung usia. Sama ada nak bahagia, nak seronok, nak boleh melancong, nak bermain dengan anak cucu, nak pergi umrah dan sebagainya. Atau, ini kita boleh tengok. Betul tak makcik kata? Kita boleh tengok sekarang ni kehidupan di hujung usia ni ada 2 golongan. Satu yang memang happiness. Tak sakit, tak apa, boleh ke mana-mana, boleh melawat anak cucu, boleh melancong keluar negara. Duit yang disimpan zaman muda dulu, dia boleh pergi melancong, pergi Korea, pergi China, macam-macam lah. Pergi Vietnam. Kan? Jadi dia boleh melancong. Duit yang dia bekerja simpan daripada muda tu. Tetapi ada juga golongan yang macam ni kan. Bekerja teruk-teruk zaman muda dulu. Duit simpan, habis di mana? Di dunia ni lah. Jadi makcik boleh pilih nak yang mana. Jadi kita bagi dia pilihan. Kat makcik nak di hujung usia. Kalau makcik nak di usia, makcik kena ambil set merawat, set memulih, set pengekal. 3 set terus makcik. Barulah bahagia. Nampak. Ada juga. Kadang-kadang tu dia kata apa tu. Makcik ambil set merawat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh. Janji ambil. Tuan-tuan, kalau ada 15 orang tuan, 10 akan ambil. Percaya tuan. Anda pandai olah, pandai gerut, tarik macam mana mereka ni. Itu saja. Okay? So, lepas tu, kalau, ini masih lagi menggerunkan dia. Ni, cakap dia, kalau kita dah kena dialisis makcik, kalau kita kena potong kaki dan sebagainya, dah tentu tak ada spare part. Okay, tapi kalau kena dialisis, betul kita tak kena potong kaki, tetapi berapa kali seminggu? 3 kali seminggu. Sekali saja ini, kalau Cikgu Rahim kata tadi 280, saya ambil 160 lah, 180. 600 satu minggu. 1 bulan berapa makcik? 2,400. Wajib bayar.
Kita pun kalau bayar kereta, bayar rumah pun kadang-kadang boleh culas lagi. Ni orang Johor faham ke culas ni? Boleh. Kadang-kadang kita tak bayar, betul tak? Tak bayar tak jadi efek. Tapi kalau ini anda tak bayar, 2,400 sebulan ni, kalau anda tak bayar, tuan-tuan, tak ada duit, maka nyawa ditukar ganti. Itu Piramli kata kan? Nyawa. Sebab dia melibatkan nyawa. Wajib bayar. Jadi beritahu makcik tu sampai bila? Sampai bila tuan? Sampai bila-bila lah. Sampai kiok. Sampai mati tuan. 2,400 itu adalah gaji seorang engineer yang baru keluar tuan. Jadi kalau duit kita dah liau, maka kita pun mohonlah pusat zakat dan sebagainya. Orang lambat pagi marah dan sebagainya. Tak malu tuan. Sebabkan penyakit degeneratif ni kita boleh kontrol, kita boleh ubat sendiri. Tubuh kita boleh ubat sendiri. Jadi ceritakan kaitan tadi. Jadi tuan faham kan? Pilihan di tangan anda. Okey, last sekali kita kata. Okey, macam-macam pilihan di tangan macam-macam, pilihan di tangan pakcik-pakcik. Pilihlah. Sama ada mengamalkan ubat-ubatan, ending dia yang itu. Mereka pun faham, mereka tak marah tuan. Ending dia kebanyakannya yang ini, gambar inilah. Dia ada satu lagi gambar di bawah tu. Mereka pun faham. Dia kata, Mat, saya pernah bergurau dengan mereka lah buat. Makcik nampak tak gambar di bawah tu? Nampak cikgu. Dia kata, walaupun tak ada dalam gambar tu. Apa benda makcik? Lubang kubur. Dia kata, nampak dia pun berpandang menyebut. Dah dua tu. Ini adalah era ubat-ubatan. Bukan majoriti. Testimoninya semua macam tu. Atau pilihan di tangan anda juga. Anda boleh memilih untuk ambil yang ni. Dia apa? Nak beramal ibadat senang, syok, happy, di ujung usia umur 70 tahun boleh pergi masjid, boleh semayang normal, tak adalah semayang atas kursi dan sebagainya. Ramai tak kita dapat semayang orang yang atas kursi dah boleh semayang normal tak? Ramai. Jadi kita menggunakan, boleh pilih. Makcik nak yang VR4 atau botol terbalik tu kata. Makcik nak VR4 lah cikgu. Makcik nak set mana? Merawat, memulih. Atau ambil 3 set terus. Jadi di situ kita combine tuan. Kita kata kita bukan jual barang. Tolong beli. Tu ayat power tuan. Tolong beli makcik. Itu cikgu dapat untung apa? Demi makcik nak berubat. Saya tak ada untung pun tak apa. Nampak tuan. Punya power tak power ayat. So, kita katalah jangan derita di hujung usia. Jadi, saya akan bawa lagi konsep sebab banyak lagi yang saya tinggal tadi tuan. Ada lagi ayat-ayat power yang kita harus cerita kepada mereka tuan. Baik. Jadi, itu slide dia. Terima kasih. Jadi berbalik kepada sel tadi tuan. Ini mungkin tak tahu. Ini saya cakap je lah secara ringkas. Berbalik kepada tubuh tadi. Ini untuk knowledge kita lah. Untuk kaitkan dengan produk kita. Yang ini. Okey. Yang saya kata, tubuh kita ada sel. Okey. Metoseflebon ni secara ringkas dia tuan. Okey, ni saya guna whiteboard. Secara ringkas dia, anda dah tengok sel tadi. Secara ringkas. Okey, secara ringkas. Okey, kita guna whiteboard. Sikit lagi tuan-tuan. Sabar. Minum BKP. Jangan resah dan gula. Minum BKP. Mana whiteboard saya? Okey, ada. Okey, whiteboard sudah keluar. Ada lagi yang masuk masa ni. Okey. Siapa dia tak besar? Kita bagi besar. Okey. So, anda mungkin pernah dengar. Kalau pernah dengar sebagai ulangan. Yang tak pernah dengar, bagaimana metoseflebon ni tuan-tuan. Yang dikatakan 5-7 ni. Satu benda yang miracle yang Tuhan bagi. Bagaimana dia bertindak dalam tubuh. Sebab tu orang kata, atas semuanya produk tu dia kata pakai produk ini je ke cikgu. Kecil manis darah, kecil manis, kecil tinggi, kecil rendah, kecil tawar. Semua ini ke? Ya. Sebab dia pergi kepada mana? Sebab tu dia pergi kepada contoh. Okey, ni gambar ni tuan-tuan tengok. Nak salin-salin, nak buat screenshot. Tak ada masalah. Okey, contoh ini sel kita tadi kan. Okey, sel kita. Ini kalau salah, Cikgu Amir tolong betulkan. Dia dalam sel, ini pun ilmu Cikgu Amir kan ni.
Dalam ni Cikgu Amir ada menonton ni. Dia sipu ada menonton ni. Saya bab fizik ni saya pening sikit lah kan. Dalam ni dia ada atom tu kan. Dalam sel kita dia panggil ada satu benda halus lagi dipanggil atom. Atom ni dikenali sebagai metho ni senang-senang kita nak sebut ni. Kondrial. D-R-I-A-L. Mitokondrial. Okey, apa fungsinya mitokondria ni? Iaitu ada satu atom yang halus daripada sel ni. Ni sel kita dah halus dah kan. Dalam ni ada satu lagi. Dia punya ibu sawat dia. Ni. Yang dia panggil mitokondrial. Saya nak menyebut pun dalam lebih kurang kat 2-3 hari ke. Mitokondrial. Mitokondria ni jadi fungsi metoseflebon. Kan dekat kat sama bunyi tu. Mitokondria ni bertindak balas. Dia contoh senang kita cerita dia seolah-olah dia macam bateri tu kan. Ini senang kita nak cerita secara pahaman lah. Dia bukan bateri. Macam lah fungsi dia kan. Bateri. Macam bateri. So, kalau bateri ni lemah tu kan, sel kita akan lemah. Kalau dia semakin lemah, sel kita pun akan lagi semakin lemah. Kalau dia mati, sel kita akan mati tu kan. Ni. Atom ni. Atom. A-T-O-M. Atom. Yang dinamakan mitokondria ni. Maksud dia lemah mati. Baik. So, kita ada dua kan. Bioflavonoid dan juga metoseflebon. F dengan M. Jadi, apa fungsinya metoseflebon? Metoseflebon ini adalah untuk nak dia cas. Alamak, bateri. Sorry tuan-tuan. Aduh, aku berpening nak bateri habis. Dah. Sabar nah. Tak perasan. Menyala balik. Boleh dengar suara saya tuan-tuan? Tuan-tuan ni ada ke tak ada ni? Ada? Ada. Ada. Alhamdulillah. Baik, saya sambung. Jadi metoseflebon ini satu knowledge kepada anda. Kalau anda cerita golongan-golongan jumpa orang profesional sikit, cerita sebab tu bukannya produk kita ni menyembuhkan penyakit, tidak. Dia kan kita dah banyak buat ulasan dalam program kita yang lain, kita kata tubuh kita sendiri yang merawat tubuh kita. Jadi metoseflebon ni mitokondrial ni tadi bertindak sebagai bateri. Metoseflebon dia cas bateri ni kan. Cas. Supaya dia segar. Dia jadi ting. Tak adalah bunyi ting dia cas kan. Dia segar saja. Apabila dia segar, sel kita automatik segar. Kalau dia lemah, sel kita lemah. Jadi, secara ringkas, ini bukan detail. Metoseflebon ni merupakan makanan kepada sel ni. Tuan-tuan, kalau dia lemah, dia boleh makan tak? Dia tak boleh. Sebab tu kebanyakan produk-produk lain. Contoh dia macam sel food apa semua. Betul makanan sel. Tapi kalau sel tu sakit, sel tu lemah. Contoh orang hospital lah tuan-tuan. Orang di hospital. Kan? Orang hospital. Yang sakit tu agak-agak banyak makan tu. Yang banyak makan orang yang menunggu orang sakit tu kan. Tak lalu makan sebab dia lemah, sebab dia sakit. Macam sel kita. Macam mana dia nak makan, macam mana dia nak segar, macam mana dia nak kuat. Dia kena sihat dulu. Macam mana dia nak sihat? Atom di dalam ni yang dikenal sebagai mitokondria ni tadi mesti dicas. Siapa yang cas? Ni ya. Metoseflebon. Nampak? Nama dia MM. Kena dah tu. Mitokondrial, metoseflebon. Dia cas. Apabila dia cas sel kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Dia ting, dia segar. Apabila dia sihat, dia segar, baru boleh dia makan. Makanan dia, iaitu bioflavonoid tu tadi. Banyak vitamin dan sebagainya, betul tak? Jadi itulah yang dia makan. Jadi tubuh kita segar. Apabila sel segar, beritahulah makcik tu tadi, apabila sel segar, tisu pun segar, organ pun segar. Jadi kalau oleh kerana sel kita ni trilion, tak bolehlah makan sebiji sehari. Tak bolehlah makan 2 biji sehari. Kenalah makan ikut dos kita berapa. Sekurang-kurang 3 biji pagi, 3 biji malam makcik. Sebab sel dalam tubuh kita ni trilion.
Habis trailer tu banyak mana cikgu? Letih tuan-tuan nak jawab kan. Banyak lah makcik. Jadi untuk nak bagi orang ni segar, sel kita ni segar. Jadi kita kena ambil produk kita banyak. Jadi apabila dia faham tuan-tuan, kalau kita suruh makan 5 dia makan tak? Kalau kita suruh makan 6 dia makan tak? Dia makan tuan. Sebab dia faham. Jadi pengguna tu faham, oh itulah koja ni benda-benda apa ni highlight hitam ni ya cikgu. Iyalah makcik. Itulah dia fungsi dia. Jadi kalau makcik-makcik tu, makcik-makcik banyak-banyak dia tak faham. Tapi kalau boleh kita nak bercerita tuan-tuan. Tapi kalau golongan-golongan agak profesional, kalau kita cerita benda ni tuan-tuan, memang dia ambil lah. Benar. Sebab itu produk kita ni daripada testimoni yang kita tunjukkan tadi adalah hanya mengambil masa majoriti tuan-tuan, kebanyakannya 1 bulan. Sangkat luka macam mana? Sebab sel ni dia cepat. Jadi produk lain boleh sembuh? Boleh. Kan? Banyak produk yang ada di pasaran biasa boleh sembuh. Boleh. Tetapi mengambil masa kadang-kadang tu 3 bulan. Betul tak tuan? 3 bulan. Pasal apa? Sebab dia hanya bagi makanan kepada sel. Tapi sedangkan sel kita ni masih lagi lemah. Sel kita masih lagi lemah. Dia segarkan dulu. Dia sihatkan sel tu. Siapa yang sihatkan sel? Metoseflebon. Yang menyihatkan mitokondria. Jadi mitokondria ni tadi, sel kita boleh ambil makanan. Sel kita ambil makanan dari mana? Dari bioflavonoid. Dari mana? Dari kalau dalam B20, macam-macam lah makanan dia. Kan? Jadi vitamin-vitamin tu adalah makanan sel lah. Dari D-alpha-liquid. Dengan delimonya, dengan madunya. Sebab itu, kalau daripada VKP kita, kan kalau daripada VKP apa dia? Dengan kulit manggis dia. Nampak tuan? Ekstrak kulit manggis. Dengan nano sweetener lagi. Itu semua makanan sel. Sebab apa kita cepat? Sebab sel kita disihatkan dulu. Faham murid-murid? Itu secara ringkas. Kalau nak detail bab ni, tanya Cikgu Amel lah, dia orang fizik. Apa macam mana dia itu lagi detail. Tapi kita ni sebagai orang awam ni sekadar nak cerita kepada Cik Beda, nak cerita kepada Pak Abu, yang ini pun dia dah faham dah tuan-tuan. Cerita kepada orang-orang pencing, ini pun dia dah faham. Jadi apabila kita bercerita oleh kerana sel dalam badan kita trilion, maka Pak Abu tutup sikit mulutnya, nanti masuk lalat kan. Jadi Pak Abu kena ambil 5 biji pagi, 5 biji malam. Atas penyakit Pak Abu ni tadi kena buat macam tu Pak Abu. Oh ya ke cikgu? Ya Pak Abu. Jadi pun dia ambil. Jadi kena ambil set merawat yang kita cakap tadi. Set merawat. 6 botol cukup sebulan. Tengok kesan dia. InsyaAllah menyembuh kuasa Allah Ta'ala. Berikhtiar tu adalah hak kita untuk berikhtiar. Ini salah satu cara ikhtiar. Jadi kalau kita cerita tu, fahamlah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Hai, tidur semua dah? Aduh, boleh. Terbaik. Buat screenshot dan sebagainya tadi bagus tuan. Jadi Boleh cikgu. sebelum saya tutup cerita. Okey. Jadi sebelum saya tutup cerita, sebagai kesimpulan. Okey. Sebagai kesimpulan dia, maksudnya apabila kita bercerita, buat parti dalam 5-6 orang, panggil Makcik Kia, Makcik Beda apa semua. Salah satu lagi tuan. Kita jangan baca tentang poket orang tadi. Kita bercerita. Ingat apabila kita menjalankan program rawat sihat tadi, kita bukan jual barang. Cakap dia. Kita tolong beli. Ayat power satu. Ya. Kemudian untuk kita nak memasarkan produk kita harus bercerita secara apa yang fenomena terjadi sekarang. Kita terangkan. Kemudian kita cerita apa fungsi produk kita. Yang dikatakan R4. V tu votan, R4. Sedangkan VR4 ni ada jena, ada apa tadi dengan testimoni dan sebagainya. Kemudian kita gerungkan mereka pilihan-pilihan di tangan mereka. Sama ada nak sengsara di hujung dunia atau di hujung dunia pula, sengsara di hujung usia atau nak bahagia di hujung usia. Mati tetap mati. Biar mati dalam keadaan steady, tuan-tuan, kan? 2-3 hari sakit, seminggu sakit, mati. Kan tak menyusahkan orang. Tapi kalau kita sengsara di hujung dunia, tuan-tuan,
Ini macam mana kita nak gerunkan pula pada makcik-makcik pakcik-pakcik tadi, sengsara di hujung dunia, hujung dunia lagi. Sengsara di hujung usia, kita sambung minggu depan. Tak tengok rugi dah. Kita sambung macam mana ayat power kita nak bagi pada makcik ni. Ya dia kata, nantilah tanya anak dulu, nantilah tanya. Tu ayat-ayat tu kita nak pangkah macam mana tuan. Okay, kita jumpa pada episod akan datang ataupun hari apa? Hari Ahad lah. Sorry, hari Ahad saya nak buat Nekomas. Kita jumpa pada hari ni lah. Hari ni, minggu depan. Hari Selasa kita dengan BSS kita. Ni. Jadi, itulah sedikit. Banyak lagi yang saya nak berkongsi tuan. Oleh kerana masa yang tidak mengizinkan, cukuplah. Saya rasa hampir 1 jam lebih sikit ni. Supaya mendapat manfaat kepada kita untuk kita bergerak maju terus. Macam mana kita nak buat berbagai-bagai kaedah lah. Anda telah belajar dengan Cikgu Amir, belajar dengan Zaini, belajar dengan siapa-siapa saja. Kaedah-kaedah bagaimana kita. Yang penting anda buat. Jangan dengar saja tak jadilah, cok. Cikgu Mahdi pun dengar, Cikgu Amir pun dengar, Zaini pun dengar, Cikgu Dain cerita pun dengar. Buat tak juga. Sorry tuan. Sekadar dengar, tak melangkah, tak berubah. Apa yang ilmu anda dapat dari orang-orang ini, anda tidak akan ke mana. Baik, kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari ini, minggu depan, dalam program Net Commerce kita, rawat sihat. Ada 2-3 benda lagi sebenarnya. Okey, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Masalah.